اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung di terjemahan muka surat 23, petok yang ketiga daripada atas. Muka surat 23 Fathul Mu'in, petok yang ketiga daripada atas, terjemahan dia. Petok yang ketiga daripada atas, baris yang kelima. Baris yang kelima. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang bukan najis ampunan pada air, walaupun ampunan pada solat. Jadi perenggang yang ketiga daripada atas ni dia banyak poin dia. Jadi sebab itulah kita berhenti di tengah-tengah terjemahan. Jadi kita berhenti di tengah-tengah terjemahan tu sebab dia ada poin-poin dia. Manakala kita kata kok banyak dia punya ni macam terdahulu hak berkaitan dengan haitsu lam yakun waridan, sekira-kira tidak adalah air yang sedikit tadi tu datang atas najis. Kalau air yang sedikit datang atas najis, air yang sedikit yang berhubung dengan najis tadi tidak dihukumkan najis, melainkan kalau air itu berubah. Itu poin besar tu. Yang mana najis ini najis menajiskan air yang sedikit jikalau najis tu datang ke atas air. Air yang sedikit tadi maurud, yang menanti, yang didatangkan oleh najis, maka air sedikit lemah dah. Kemudian dia ditimpa, didatangi oleh najis, maka lemahlah air yang sedikit tadi. Air tu automatik menjadi najis walaupun tidak berubah sekalipun. Adapun kalau air yang sedikit datang ke atas tempat najis, yang mana air tersebut sudah berhubung, bersentuh dengan najis, air itu tidak dihukumkan najis, melainkan jikalau air itu berubah. Najis yang tidak ada zat ni, najis yang tidak ada jirim. Kalau najis ada zat, kalau najis ada jirim, contohnya tai ayam tu kita tak buang dulu, muntah tu kita tak buang dulu, walaupun kita datangkan air atas najis, tapi air yang sedikit tadi bertambah timbangan, dipanggil dalam kitab. Bertambah timbangan dengan apa? Liter air bertambahlah sebab campur dengan tai ayam tu, campur dengan zat muntah tu, air tu automatik menjadi najis walaupun tak berubah sekalipun. Kata tu pula sebab dia bertambah timbangan walaupun air yang sedikit tadi datang ke atas najis. Sebab air yang sedikit tadi bertambah timbangan. Air sedikit ni walaupun satu baldi panggil sedikit. Sedikit ni tak sampai 2 koloh, panggil sedikit lah. Satu baldi memang dipanggil sedikit. Bukan sedikit ni satu cawang, satu gelas, satu cedok. Itu memang jelas sedikit. Satu baldi pun sedikit sebab air tu tak sampai 2 koloh. Jadi kalaulah ada najis di latar, tahi ayam muntah contohnya, kita berasa geli nak pergi buang, kita pun ambil air satu baldi sedikit, sebab tak sampai 2 koloh, kita pun curah ke atas najis tu. Memang air datang,
Bukan air menanti, air datang. Tapi jirim najis ada. Maka air satu baldi tadi dia akan jadi bertambah timbangan campur dengan zat najis itu. Maka air satu baldi itu dihukumkan najis atas-atas. Najis belakang. Walaupun kemungkinan tidak berubah sekalipun, sebab satu baldi ni banyak jugalah walaupun tak sampai 2 kolong. Air satu baldi yang melempah atas latar tu tak berubah, tetap air tu hukum najis. Walaupun air datang sekalipun, bukan air menanti, kerana jirim najis tu kita tak buang terlebih dahulu. Tapi kalau jirim najis kita buang dah, yang adanya hanya sifat-sifat najis, tahi ayam kita ambil tisu, ambil sak khabar dah buang, jadi di latar tu hanya ada sifat-sifat najis sahaja, kita pun datang air ke atasnya. Air yang duduk atas najis tu tak hukum najis, sebab air datang, tapi air tu sudah bersentuh dengan najis. Selagi air itu datang, air yang sedikit tadi, maka air itu tidak akan dihukumkan najis, melainkan jikalau berubah barulah dihukumkan najis. Jadi najis air yang sedikit apabila berhubung dengan najis, sekira-kira air yang sedikit tadi tidak datang ke atas najis. Ni dia ada poin-poin dalam perenggang yang ketiga daripada atas. Lepas tu jadi panjang sikit tu. Sebab pembicaraan kita sekarang berkaitan dengan air yang tidak sampai 2 kolong, air yang sedikit. Kalau air tu banyak, air menanti ke, tak ada isu tu. Air banyak, contohnya air 1 kolong rumah kita, pakaian kita ada najis, kita pun datangkan pakaian kita ke dalam kolong kita sendiri tu. Tak jejah apa-apa pun tu. Kita kicau kain seluar kita yang kena air kencing tu, hilang sifat najis, suci kain ke jemur lah. Air tu tak ada jejah apa-apa pun, sebab 2 kolong selagi tidak berubah. Takkannya berubah dengan najis sedikit dia kain di seluar tu akan berubah air 1 kolong tu. Tapi air tu menanti, tu air banyak tak ada hal. Ini air yang sedikit berhubung dengan najis, air itu dihukumkan najis haitsu lam yakun waridan, sekira-kira tidak adalah air yang sedikit tadi itu datang ke atas tempat najis. Ini ke mazhab Syafi'i kita ni. Mazhab lain, air sedikit sekalipun, air datang ke air menanti ke, dia hanya najis apabila berubah. Tu je. Tu mazhab lain cukup mudah. Air yang sedikit, sama ada najis datang ke atas air, sama ada air datang ke atas najis, tak ada, sama sahaja. Bila air tu najis apabila berubah. Tu je. Air 1 baldi jatuh tak cicak sutir dalam tu, memanglah najis datang ke atas air. Tapi kalau air datang ke atas najis pun najis juga, sebab bertambah timbangan dengan zat tak cicak tu. Jumhur mazhab yang lain, termasuk pandangan Imam Nawawi, pandangan da'i dalam mazhab Syafi'i, air 1 baldi yang tak sampai 2 kolong ni, yang jatuh najis ke dalamnya tidak akan dihukumkan najis selagi tidak berubah. Tak kira air banyak sikit, tidak kira. Dikiranya bila najis berubah, ijma' ulama' air itu najis apabila berubah. Apabila berubah, ijma' ulama' air itu dihukumkan najis, walaupun air yang berubah dengan najis tadi ni melaut sekalipun, banyak air itu, 1 tasik air itu, 1 kolam air itu, jatuh bangkai dalam tu kambing seekor, lembu seekor, air banyak dah ni, melaut air dalam 1 kolam tu, 1 tasik tu. Jadi oleh kerana bangkai ni, jadi air tu jadi lain je warna, lain je bau, lain je rasa, sikit je beza, najis belaka walaupun banyak mana pun. Kalau berubah, ijma' ulama' air itu dihukumkan najis. Tapi kalau air tak berubah, mazhab Syafi'i kitanya, air banyak, air sikit. Air sikit, berubah tak berubah tak kira. Jatuh najis ke dalam, air itu dihukumkan najis. Tapi kebanyakan mazhab yang lain,
termasuk pandangan ta'ih dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan Imam Nawawi, dia kira kepada berubah. Dia tak kira dua kolah ataupun tak sampai dia tak kira. Jadi hak ni hak air yang sedikit datang najis ke atasnya, air yang sedikit dihukumkan najis. Hukum najis semata-mata walaupun tidak berubah sekalipun. Najis mana yang jatuh ke dalam air ni menyebabkan air ni jadi najis? Yang bukan najis ampunan pada air walaupun ampunan pada solat. Ghairi ma'fuwin anhu fil ma' walau ma'fuwan anhu fis solat. Najis mana ni? Ghairi ni disifat pada najisin. Najis air sedikit dengan berhubung dengan najis. Najis yang dilihat dengan pandangan mata yang pertengahan. Itu satu sifat najis. Satu lagi sifat najisnya yang menajiskan air yang sedikit. Najis mana ni? Najis yang ghair ma'fuin anhu, yang tidak dimaafkan daripadanya dosa najis, fil ma'i pada air, walau ma'fuan anhu bisalah, walaupun najis tadi dimaafkan daripada bernajis pada solat. Mana pula cerita ni? Dia dalam bab najis. Najis memang najis, kadang-kadang dimaafkan. Contohnya najis yang halus, waktu terdahulu. Najis yang menajiskan air adalah najis yang dapat dilihat dengan pandangan pertengahan, pandangan kasar yang pertengahan. Kalau najis tu terlampau halus, contoh najis yang ada di kaki lalat, yang mana lalat tu memang dia datang daripada tempat najis, memang dia hinggap di situ, kemudian hinggap di kita, memanglah di lalat tu mesti ada najis, sebab dia hinggap di najis. Lepas tu hinggap di pakaian kita, jatuh ke dalam air. Najis yang halus ni dimaafkan nisbah air dan dimaafkan nisbah pakaian. Tak jejah apa-apa pun. Air pun tak jejah, pakaian pun tak jejah. Dia hingga atas tahi. Kemudian dia terbang, dia jatuh ke dalam air. Air yang sedikit satu baldi ni. Mana apa tu? Najis tu datang ke atas air. Memanglah kita kata ada najis di kaki lalat tu. Bila dia duduk atas najis, mestilah kaki dia bersentuh dengan najis. Takkan terapung gitu. Mestilah lalat tu berhubung kena dengan najis. Memang di kaki najis tu ada di kaki lalat tu ada najis. Kalau kita pegang lalat, kalau kita pakai teropong tu memang nampaklah tahi di kaki lalat tu. Tiba-tiba dia jatuh ke dalam air, tidak menajiskan air, maaf. Dia hinggap di pakaian kita, ambak kita sudahlah. Tapi geli ya tau. Mana kamu? Tukar pakaian jawapannya. Ni kira maaf ni. Tapi hak masalah boleh ke tak boleh, hati kita tu cerita lain tau. Kalau lalat hak kita tahu mari mana tak kisah. Kadang-kadang lalat ni berong pakai apa? Berong ke apa? Hak ramah tu pakai apa? Berong tau. Berong bunyi tau, berong tau. Berong macam bunyi lebah hak terbang, tu berong tau. Kalau hak ramah dah jengki di tepi-tepi patah hak jenis jemur ikan-ikan. Kalau pergi pula tekak rawak budu tu lagi banyak lalat. Lagi awak budu tu boleh dengan lalat-lalat tu dia budu dalam tu. Dia jangan ada suka. Kalau kau tengok cara mana budu tu diproses, tak makan Tapi jangan tengok. Sebab apa? Saya rugi tak makan sedar. Tapi kalau tengok cara buat memang tak makan. Sebab tu dimakruhkan. Banyak kis budu ni dimakruhkan. Banyak kis. Jadi makna lalat tu banyak. Tapi kalau lalat tu tahu main mana, kita biasa lalat ni bak makan je tau. Kalau makan ni dia mari hinggap tu jadi takut kita tak apa nak makan kalau bak makan. Tapi kalau body hinggap atas kita tak rasa gapo. Tapi kalau lalat tu nampak dipijak atas tahi sana ni, lepas tu dipijak mari atas kita, tu rasa lain tu. Tapi tidak menajiskan akan air dan tidak menajiskan akan pakaian. Tapi ada najis
yang mana tidak dimaafkan pada air tetapi dimaafkan pada pakaian. Ada najis yang tidak dimaafkan pada air tetapi dimaafkan pada pakaian. Mana contohnya? Darah. Darah, walaupun sedikit darah tersebut, apabila darah tu bertitik ke dalam air, maka otomatik air itu dihukumkan najis. Tetapi kalau darah tu kena pakaian, dimaafkan. Dimaafkan pada pakaian. Mana kalau kita najis, tak najis. Ini cerita najis ni, cuma maaf ke dah. Maknanya kalau ada darah di pakaian kita, kalau kita nak bawa ke dalam solat, tak ada apa-apa. Bahkan kalau darah tu darah kita sendiri, darah tu darah kita sendiri. Mana darah kita sendiri? Darah hak bekas pacak gigi. Bukan darah pacak, darah kita, tapi hak pacak gigi. Dia kita ada panggil darah pacak, kita ada panggil darah nyamuk. Darah pacak bukan darah tubuh pacak. Pacak jatuh dah, kenyang dah dianya. Maka darah tu darah kita. Kalau sebut darah nyamuk, itu darah bukan darah kita, itu darah daripada tubuh nyamuk. Tapi memang nyamuk tu disedut daripada tubuh kita, tak kira lah. Tapi dah masuk dalam tubuh nyamuk, dia tak panggil darah kita dah, dia panggil darah nyamuk. Tapi nyamuk tadi lapar, tak ada darah, diisap orang kita, tapi masuk dalam tubuh nyamuk, dia tak panggil darah kita, dia panggil darah nyamuk. Adapun darah pacak, darah kita. Sebab ibu pacak sudah tak ada. Ibu pacak jatuh dah. Kan pacak tu bila dia disak tu kan, digemuk tu kan, dia jatuh. Jadi darah pacak ni darah kita. Kadang-kadang kita sedar, kadang-kadang tidak sedar. Kalau kita sedar, kita ikat. Kalau kita tidak sedar, balik kebun, semayang, waktu berasa sejuk betih. Tengok-tengok Allah. Mana pun ni, di betih kita penuh, di pakaian kita penuh, di kain pelekat kita tu. Siapa kena sejadah penuh, neleh darah tu. Itu darah kita sendiri. Kena pakaian, kena tubuh, kena tempat solat, dimaafkan walaupun beladung sekalipun, walaupun keji sekalipun. Banyak dah lalu ni, maaf, walaupun keji sekalipun. Sebab apa? Sebab darah ni adalah asal kejadian kita. Daripada darah jadi air mani, daripada air mani jadi kita. Jadi darah ni asal kejadian kita. Kita suci, air mani suci. Walaupun darah dihukumkan najis, tapi air mani terasa dia darah. Darah tu jadi najis yang ringan lah. Mana kalau kena dimaafkan. Dalam solat jangan berhenti solat, teruskan solat. Kadang-kadang kita ikat molek dah, tapi dia jadi turun, lucu. Akhirnya tengok, tak diikat dah. Sebab tu kalau kita balik kebun, kalau kita kena pacak, mana kita ikat, tapi kita bimbang, mari sejik, kemungkinan kita ikat tu dah apa nak kemas balik kau. Kemungkinan takut kita darah tu akan mengotori masjid. Kita nak masuk masjid pun hukum haram. Ada ni, tak ada yakin ni, tak ada yakin, tapi kita takut, bimbang. Sebab muka darah pacak ni kadang-kadang banyak, yang mana kita ikat, tapi kadang-kadang biasa kadang-kadang ikat mula-mula je. Tengok kalau kita ikat tu pas ke bawah dia turun. Jadi kita nak masuk sejid ni, kita rasa macam tak agak. Tak agak lah. Tengok-tengok semayang kan, habis kapek masjid kan ngedarah, satu kerja pula. Jadi kalau kita nak masuk masjid, tapi timbul kebimbangan di hati kitanya, darah tak akan menitik dalam masjid, kita nak masuk masjid tu hukumnya haram dah. Hukumnya haram dah. Sebab apa? Sebab kita ada orang waham kemungkinan tu. Tapi kalau kita ikat molek, kita tu molek, dan kita tak yakin tak ada masalah, boleh masuk lah.
Tapi kalau kita ikat lebih-lebih kurang, Allah tadi ikat lebih-lebih kurang je ni. Tak ikat molek ni, masuk masjid kan, kita duk mikir kapek je lah. Payah kapek ni. Dia tak kira kapek dah kapek. Kalau kita masuk masjid dalam keadaan kita kemungkinan kita takut mengotori masjid dengan najis yang ada di kita, haram kita masuk masjid. Kita masuk lah. Gitu je. Ni kalau sedar lah. Maaf tu maaf, tapi sejik cerita lain pula. Masjid cerita lain pula. Maaf tu maaf. Ni nak masuk masjid tu cerita lain pula nak masuk masjid. Jadi kalau dah kita sendiri banyak mana pun maaf. Nisbah pakaian solat boleh, tapi kalau titik dalam air tak boleh. Tapi kalau darah tu bukan darah kita, umpama darah nyamuk tadi, jadi panggil darah ajnabi, darah asing, dimaafkan jikalau sedikit. Dia ada kait. Sikit dimaafkan. Dan kita nak bubuh sedikit itu, banyak mana kita nak nilai kata sedikit, kembali kepada huruf, kembali kepada kiraan ramal lah. Kembali pada kiraan ramal. Setengah pandangan hak bukan pandangan dhaif lah. Dia kira kepada duit 5 sen tu. Sekadar 5 sen tu sedikit, besar ibu jari sedikit, setengah pandangan, besar tapak tangan sedikit. Allah, dah besar mana besar banyak. Kita kepada huruf, kepada kiraan ramal lah. Mana kalau kita kata bos takat darah nyamuk, sikit je tu, tu dimaafkan pada pakaian. Tapi kalau darah jatuh dalam air, tak maaf. Jadi gitu. Ada dimaafkan pada pakaian, pada pakaian, tidak dimaafkan pada air. Samalah hak spesial dengan darah. Hak asal darah. Hak asal darahnya dano, air kumang, nano, itu dipanggil najis yang berasal daripada darah. Dano, air kumang, nano, itu dipanggil najis yang berasal daripada darah. Itu sama je hukum dengan darah. Kalulah dano, air kumang, nano tu hak kita, banyak mana pun maaf, berasalnya darah. Tapi kalaulah nano dan air kumang nano tu hak orang, kita cara hak nyakit orang, kena tangan kita, kena pakaian kita, kalau sikit maaf, kalau banyak tak boleh semayang lah. Tapi najis sikit titik pun najis. Jangan duk tanya najis ke tak, memanglah najis darah, dano, air kumang apa semua nano najis belaka. Tapi maaf ke tak maaf? Kalau hak maaf, sunat basuh. Kalau tak maaf, wajib basuh. Dia gitu. Kalau kita katalah hak sebut mengelepah tu, hak jenis pecek jerawat. Pecek jerawat tu, hak tu kita pecah. Walaupun nanuh hak kita, tapi dah kita khutih, kita pecah, sedikit dimaafkan. Mana kalau kita panggil ni hak jerawat ni memang sikit lah, tak banyak. Tapi lekat tak tangan? Lekat. Lekat tak pipi? Lekat. Najis ke tak? Najis. Boleh semayang ke tak? Boleh. Itu. Tapi hak tangan kita ni ada najis, hak nanoh jerawat kita ni, boleh tak kita nak makan tanpa basuh tangan? Haram. Tak maaf pada makan. Tangan najis kan? Nak makan, basuh lah dulu. Saat ni saya semayang. Semayang maaf. Makan tak maaf. Tengok. Kemudian hak maaf ni nanoh tangan maaf, kita pergi celup dalam air yang sedikit. Punah habis air tu. Tak najis pada air. Dah saat ni duduk tangan boleh semayang. Najis pada maaf pada semayang. Kena pakaian maaf, kena kulit maaf, tubuh kita maaf. Tu maaf bak lain. Tapi yang kata najis ada tangan ni, nak makan, kita nak makan tanpa basuh tangan haram. Tapi kemudian kalau kita nak masuk tangan kita hak ada najis jerawat tu, kita masuk dalam air yang sedikit, air tu automatik menjadi najis. Tak maaf, najis tu nisbah dengan air.
Tapi nisbah dengan solat, maaf. Mana? Nisbah dengan makan, tak boleh, kena basuh tangan dulu. Darah nisbah dengan air, menajiskan air. Walaupun air tu dia cerita bab air ni, dia termasuk ma'ik, dia panggil benda yang cair. Ma'ik ni benda yang cair. Mana benda cair? Air teh, air Milo, minyak, gula, tu ma'ik dia panggil, benda cair. Satu dia panggil air, satu dia panggil benda cair. Hukum ni sama je. Kalau najis yang tidak dimaafkan disebut dengan air, jatuh ke dalam air teh, air Milo, dia tak panggil air lah tu, dia panggil ma'ik, cairan. Dia jatuh dalam minyak, dia jatuh dalam gula, najis dah kira. Kalau tidak dimaafkan disebut dengan air. Kalau tidak dimaafkan disebut dengan air. Jadi sekarang ni darah, hak sebut minggu lepas tu, hak daripada daging, maka dicampur dengan kuah gula. Itu ma'ik tu. Najis. Najis lah kuah gula tu. Tapi dimaafkan nisbah dengan makan. Tetapi kalau kena pakaian, boleh bawa solat ke tak? Tak boleh. Kena basuh dulu. Dah katakan tadi darah yang sedikit dimaafkan, darah yang tak campur dengan apa-apa. Kalau darah tu campur dengan air dah, campur dengan kuah gula dah, setitik pun tak maaf kalau kena pakaian. Nisbah dengan solat tak maaf. Hak kata darah dimaafkan nisbah dengan solat, darah kita sendiri banyak mana pun dia maafkan, solatnya sah. Darah ajnabi, darah asing macam darah nyamuk dimaafkan jikalau sedikit. Darah yang tak ada campur apa-apa. Kalau darah tu sudah bercampur dengan kuah gula, kena pakaian kita setitik pun tak maaf, wajib kena basuh dulu. Sebab darah menajiskan air, tidak dimaafkan nisbah dengan air. Tapi nisbah dengan makan dimaafkan. Sebab tak makanlah kita kalau tidak dimaafkan. Ini pandangan Ibnu Hajar, macam sebut dalam minggu lepas. Jumhur ulama, darah yang ada dalam daging, ikan, ayam tidak najis. Itu kebanyakan ulama lah. Ini kita cerita pandangan Ibnu Hajar. Jadi dia ada maaf sini, atau maaf sini. Itu payah juga. Di bawah dia akan cerita, manakah najis yang dimaafkan nisbah dengan air? Bangkai binatang halus. Bangkai binatang halus dimaafkan nisbah dengan air. Dimaafkan nisbah dengan cairan. Mana cairan? Contohnya teh Milo. Jadi bekas air kita tu tutup tak rapat. Jadi sebelah malamnya seremuk banyak masuk. Terapunglah seremuk di dalam bekas air tu. Maka itu bangkai najis. Najis dah air, tak najis air. Buang semua air tu boleh minum selagi tidak merubah akan air. Kalau air tu berasa teh perisa lain dah. Dok teh asal. Minum air tu berasa lain sikit je bezanya. Berasa macam pahit sikit je. Maka air itu dihukumkan najis. Sebab berubah dengan benda najis, iaitu bangkai semua. Kalau berubah. Kalau tak berubah, tak ada masalah. Maaf nisbah dengan air. Bangkai binatang halus. Tetapi nisbah dengan solat, tak maaf. Kita katok nyamuk. Darah lekat di pakaian kita. Darah ajnabi, dia panggil darah asing. Bukan darah kita. Tapi dimaafkan sebab sedikit. Tak apalah darah ni. Tengok bangkai semut buat kita katok tu masuk dalam poket. Maka bangkai tu najis. Kita menanggung najis, batal solat kita. Tidak dimaafkan nisbah dengan solat. Tapi kalau bangkai nyamuk terjatuh dalam air yang sedikit, najis datang, mana bangkai binatang halus datang, tak menajiskan air, dimaafkan nisbah dengan air. Tapi kalau kita tanggung dalam solat, najis bangkai binatang halus, sebab bangkai semua najis. Kalau tak najis bangkainya, manusia, ikan dan belalang. Tiga tu je hak bangkai tak najis. Manusia, ikan, belalang. Walaupun bangkai binatang halus, sekira-kira tidak ada darah mengalir di dalamnya, dalam mazhab Syafi'i kita tetap hukum najis. Walaupun kebanyakan mazhab lain
termasuk bangkai yang tidak najis adalah bangkai binatang halus. Tapi bukan mereka kata boleh makan bangkai semut. Tak boleh makan, haram. Cuma najis kedok bangkai semut sebab dia binatang halus yang tidak ada darah mengalir di dalamnya. Kebanyakan mazhab lain dia tak ukur najis. Jadi bangkai semut macam bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang. Kita mazhab Syafi'i tidak. Bangkai yang tidak najis 3 je. Manusia, ikan, belalang. Bangkai binatang halus, bangkai najis. Mesti itu je. Halus tak kira lah. Sebut kata bangkai najis. Jadi termasuk bangkai binatang halus, termasuk bangkai nyamuk. Tapi nisbah dengan solat tak maaf. Tengok-tengok masuk dalam poket kita, berhenti semayang, buang lah. Buang. Nak buang mana? Kalau tak sejik, kena pergi buang tanah lah. Kalau tak masjid, kena pergi buang tanah. Tak boleh tinggal dalam masjid ni. Kita buat tepi dululah. Nak semayang, nanti kita ambil semula lah. Haram. Sebab kita nampak bangkai dalam masjid, kita wajib mengeluarkan serta merta. Tu hukum masjid. Tu hukum masjid. Rohok lah. Kalau masjid hok latar pasal masjid learning. Kalau masjid yang begitu tak apa, latar papan, katok nyamuk seekor bubuh dalam lubang. Katok nyamuk seekor bubuh dalam lubang. Mudah je. Zaman ni katok nyamuk seekor bangun nyok kita kat buang. Duduk pula. Hok tempat ada nyamuk lah ni. Katok nyamuk seekor bangun pula pergi buang tikar. Orang ngajar pun tengok pelik. Dia ni gapo ni? Pas kejap-kejap gitikak, pas kejap-kejap gitikak, buang bangkai. Wajib buang dengan segera. Jangan katok nyamuk seekor letak tepi. Katok seekor ipung tepi tu. Katok ipung tepi haram. Sebab kita membiarkan najis berada dalam masjid. Kita budak poket budak poket. Sementara bukan bawa semayang ni, sementara nak pergi buang kat gigi. Buat dalam masjid ke, buat dalam poket ke, selagi duduk dalam ruang masjid, hukumnya haram. Selagi duduk dalam ruang masjid. Lepas tu nak macam mana ni, rohok kita nak bangun pergi buang, nak bangun pergi buang. Pakai pandangan kebanyakan mazhab tadi lah. Bangkai binatang halus tidak dihukumkan najis. Relax lah kita. Tak najis. Dah tak ikat juga orang. Datuk seekor bangun nak pergi buang, lepas tu ekor nak pergi buang. Rohok kitanya. Itu kalau pakai mazhab Syafi'i kita. Tak boleh tangguh-tangguh. Kalau kita tengok najis dalam masjid, tak boleh kata Tok Siok ada. Tak boleh. Sama ada kita buang sekali najis tu, ataupun kita panggil Tok Siok tu buat. Kalau Tok Siok tak ada, kita wajib. Jangan pula kita kata petugas dia ada, hak makan gaji ada kan. Haram kita. Sebab najis. Tak boleh biarkan najis dalam masjid. Lepas tu kadang-kadang kalau main duduk spray nyamuk dalam masjid, yelah, masjid ni je boleh tahan, tak ada nyamuk dalam ni. Kalau masjid lain, dalam meja ni, tempat nyamuk, orang mengajar pucat lapar, kurang darah. Dah nyamuk tu kenyang bawah tu. Ada tempat ni kadang-kadang tak ada spray ke? Tak ada. Allah. Ada tempat ada spray. Tapi kita spray, wa imma spray nyamuk, wa imma spray semut, kita kena wajib vacuum serta merta. Wajib vacuum serta merta. Sebab itu bangkai. Kemudian vacuum tu kita kena buang serta merta daripada masjid. Jangan kita simpan dalam masjid. Sebab kalau kita simpan vacuum dalam masjid, maknanya najis masih lagi berada dalam masjid. Cuma dalam vacuum. Tapi masih lagi dalam masjid, haram. Malaikat kita pakai pandangan najis bangkai binatang halus, bangkai binatang halus tidak dihukumkan najis. Situ boleh gitu je kita tau. Nak kat mana lagi? Lepas tu tengok orang-orang hok jaga masjid ni di spray, sama ada nyamuk, sama ada seremuk, dia tinggal situ je. Tak ada siapa-siapa kan kadang-kadang semua tempat di spray nyamuk, banyak nyamuk bawah. Dah dalam tu gelap. Kalau meja tu pakai sokmo subuh, ada orang ngajar ke buka sokmo. Kalau garik. Tapi kalau tempat tu maghribnya 2-3 malam je seminggu, mana gelap tu 2-3 malam dah, baru ustaz main ngajar, kenyang
Nyamuk. Habis ada ustaz orang ngajar kalau dok spray. Tapi nak cerita kalau spray jadi mapuh nyamuk tu, mapuh semut tu bangkai kita kena segerakan keluar daripada masjid. Dia bab masjid ni dia ada dalam kitab Majmu' bagi Imam Nawawi 33 hukum berkait dengan masjid. 33 hukum berkait dengan masjid. Masjid ni kena jaga beradang lah. 33 hukum berkaitan dengan hukum masjid. Jadi kalaulah solat kita ada bangkai nyamuk, solat kita batal. Tapi kalau bangkai binatang halus tadi jatuh ke dalam air yang sedikit, dimaafkan. Manakah najis yang menajiskan air sedikit? Najis yang tidak dimaafkan pada air. Najis yang tidak dimaafkan pada air. Kalau najis dimaafkan pada air, contoh tadilah, contohnya bangkai binatang halus, maka air tu tak jadi najis. Buang bangkai tu, air tu masih lagi boleh digunakan. Di antara najis yang dimaafkan nisbah dengan air adalah najis yang ada di punggung binatang. Najis yang ada di punggung kucing. Kucing hak jenis tak berapa sihat. Kucing hak jenis berok cair tu nah. Hak tak berapa sihat tu kan. Jadi punggung dia tu ada tahi. Jadi kucing yang ada najis di punggung dia ni, dan termasuk jugalah najis yang ada di betih dia ke apa ke, dah dia jenis tak bersihat ni, hak jenis berok cair ni, maka najis kucing tu. Dia berlari, dia terjatuh ke dalam air satu bandi air sedikit. Jadi najis tu. Kucing tidak najis. Tu najis yang ada di punggung dia tu. Jadi najis tu datang ke atas air. Air menanti. Najis datang. Najis nampak dengan mata kita najis tu. Dimaafkan nisbah dengan air. Air tu tak ada najis. Kucing tu itu dah keluar lah, buanglah di tubik istilah kucing tu. Air tu boleh pakai ke tak? Boleh pakai. Air tu kekal mutlak. Tapi pakai ke tak tahulah. Nak cerita hukum je ni. Air tu tak najis. Dimaafkan disebut dengan air. Itu je. Sebab apa? Payah nak pelihara air tu. Payah nak pelihara. Dah air bukan ada tutup-tutup. Dah kucing pula jenis dia buah gitu. Dah nak jaga pun dia. Maaf. Tapi kucing yang sama, yang ada najis di punggung, dia naik atas riba ketika kita solat. Batal solat kita sebab kita menanggung najis yang ada di kucing. Kucing tak ada masalah sebab kucing suci. Ini atas riba kita dalam solat tak ada masalah. Tapi dibawa najis di punggung dia, naik atas riba kita. Kita menanggung najis yang ada di punggung kucing. Maka membatalkan solat. Sebab najis di punggung kucing tidak dimaafkan nisbah dengan solat kita. Walaupun dimaafkan nisbah dengan air yang sedikit. Mana? Ini pekor. Itu najis yang ada di punggung kucing. Adapun najis yang ada di punggung manusia, najis yang ada di punggung manusia. Manusia mana ni? Manusia yang istinja dengan umpama batu, bukan basuh dengan air. Kalau basuh dengan air tidak ada najis. Kalau basuh dengan air tidak ada najis. Sebab habis dengan zat najis, dengan sifat najis habis. Tapi kalau istinja dengan tisu, maka di punggung tu masih lagi ada sifat-sifat najis. Maka sifat-sifat najis yang ada di punggung kita dimaafkan pada solat. Boleh solat. Solat sah. Jadi tu imam pun sah. Sehingga kan kita peluh jadinya. Punggung jadi basah tu. Lepas tu peluh ni kok turunlah air peluh tu. Kenalah di kain pelekat. Cium-cium bau ya dah. Memang ya dah tu. Tahi dah tu. Bau ya dah. Hak peluh hak kena kain pelekat kita tu. Memang ya dah. Maka najis tapi dimaafkan. Solat sah. Hak punggung pun najis, hak kena kain pelekat pun najis. Ada hak punggung pun najis, kena pelekat pun najis tapi dimaafkan pada solat.
Tapi orang yang sama, yang di punggungnya ada najis yang diistinja hanya dengan tisu, dia masuk dalam bathtub, dia penuhkan air dalam bathtub. Kita kira dak apa 2 kolah lah ni. Air dalam bathtub tu boleh siapa dak 2 kolah? Boleh siapa dak 2 kolah? Boleh siapa dak 2 kolah? Kita pun tak siapa lah. Tak siapa. Dia pun masuk dalam air tu. Mana apa tu? Najis datang ke atas air. Najis ada punggung orang tu lah. Kalau istinja dengan batu tu, air dalam bathtub tu automatik menjadi najis. Sebab apa? Najis di punggung orang istinja tidak dimaafkan disebab air yang sedikit, walaupun dimaafkan pada solat sekalipun. Gimana? Bukan orang istinja dengan tisu, dia kencing istinja dengan tisu, dia nak bersetubuh, wajib dia basuh kemaluan dia dengan air terlebih dahulu. Dia tidak boleh bersetubuh tanpa dia membasuh kemaluan dia dengan air terlebih dahulu. Kalau sebelum tu dia istinja dengan tisu, dia kencing sebelum tu, dia istinja dengan tisu, dia nak bersetubuh, dia wajib kena basuh kemaluan dia dulu dengan air. Sebab istinja dengan air barulah habis beres. Kalau istinja dengan tisu, dia masih lagi ada dia punya sifat-sifat najis. Tapi maaf pada solat, nak bersubuh tak boleh, dia kena basuh dulu. Kalau dia masuk dalam air yang sedikit dalam bathtub, air automatik menjadi najis. Ini contoh najis yang tidak dimaafkan pada air, walaupun dimaafkan pada solat. Contohnya najis yang ada di punggung orang yang istinja dengan tisu. Masuk dalam air, najis air. Solat maaf, walau ma'fuwan anhu fi solat, walaupun maaf pada solat. Solat tadi boleh orang istinja dengan tisu tu, kenapa masuk dalam air najis? Tu punggung dia najis. Dah solat maaf. Air tak maaf kalau air tu sedikit. Tapi kalau najis di punggung kucing, maaf pada air yang sedikit, tak maaf pada solat. Ni hukum pekok. Ada ekonomi kitanya. Ingat tau. Maaf kau ni maaf kau ni dok. Mana? Tu pekok. Gitulah. Kita mengaji pakai lenggok je. Ada tanda-tanda sebab kita geliga. Geliga tak ada masalah. Kita ngaji dulu penuh lah. Penuh tepi kita. Lepas tu kalau habis kulit kita, habis setakat boleh tulis. Tulis pula di kertas. Kalau tak ada nak tulis kitab, di kertas dulu. Balik pondok tulis pula di kitab Sebab tulis kitab kena comel. Kalau tak ada, kita nak tulis cepat-cepat, kita tulis kertas kosong dulu. Tulis dulu. Tulis nak cepat ni udah sikit. Tulis nombor molek kurungan. Kalau dalam tu siapa pondok karang, barulah tulislah kitab semula, baru tulis beralu gitu. Sebab apa? Sebab tak tulis tak ingat. Hak boleh duduk ngajar lama kening ni, lah agak pada hak ada tanda tu lah. Hak ada tanda lah kitab dia. Kalau ngaji dengar saja tak nanda, tak boleh ngajar pun. Nak ingat mana? Kita tak apa, dengar saja je. Geliga tak apa, geliga. Nampak tak geliga? Jadi najis yang menajiskan air sedikit ni najis yang bukan ampunan pada air, yang tidak dimaafkan pada air. Contoh najis yang ada di punggung orang yang istinja kena tisu, walaupun ampunan pada solat, walaupun pada solatnya maaf sebenarnya, tapi pada air tidak maaf. Hukum ini berlaku pada benda padat yang basah dan benda cair lain, walaupun ada 2 kolah. Tu tersambung sebelah lah tu. Itu poin lain pula. Itu poin lain. Kita masih lagi sambung di terjemahan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.